Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baik, pada kali ini kita akan menyambung pembelajaran kita dalam subjek sejarah tingkatan 4, bab 7 dengan subtopik 7.4 iaitu sistem pendidikan kebangsaan. Okey. Baik, sistem pendidikan kebangsaan. Jadi semasa di bawah pentadbiran British, sistem persekolahan berkembang mengikut kaum. Okey. Jadi terdapat sekolah vernakular, sekolah vernakular Melayu, vernakular Cina, vernakular Tamil di samping sekolah aliran agama. Okey. Dan juga sekolah Inggeris. Okey. Jadi apa itu sekolah vernakular? Kita ada dalam buku teks kita juga. Mari kita lihat. Sekolah vernakular okey, ialah sekolah yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. Itu sahaja dia punya definisi sekolah vernakular, menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. Jadi cikgu beri contoh kalau sekolah vernakular Melayu maknanya menggunakan bahasa Melayu. Okey. Kalau sekolah vernakular Cina menggunakan bahasa Cina, manakala sekolah vernakular Tamil menggunakan bahasa Tamil. Jadi menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Kalau aliran agama ini mungkin menggunakan sebab dia tak ada perkataan vernakular, jadi dia mungkin menggunakan bahasa Melayu, ada mungkin bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Sekolah Inggeris semestinya menggunakan bahasa Inggeris. Seterusnya, persekolahan di Sarawak dan Sabah pula. Mari kita lihat persekolahan di Sarawak dan Sabah juga terbahagi kepada sekolah vernakular Melayu, Cina dan Mubalik Kristian. Jadi mungkin tiada India di sana. Jadi yang ada hanyalah Mubalik Kristian. Kemudian, sistem persekolahan yang menggunakan bahasa pengantar dan kurikulum yang berlainan menimbulkan jurang perbezaan ekonomi dan sosial yang ketara di antara rakyat berbilang kaum. Sistem seperti ini menghalang usaha menyatupadukan rakyat ke arah melahirkan satu identiti bangsa dan negara. Jadi sekarang ni isunya ialah kewujudan sekolah vernakular yang mengasing-asingkan setiap kaum dan juga perbezaan di antara dalam bahasa pengantar ataupun kurikulum. Okey. Jadi kita teruskan ada usaha ke arah pembentukan sistem pendidikan kebangsaan melalui ada penubuhan jawatan kuasa pelajaran di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Okey. Fokus kepada tanah Melayu, Sabah, Sarawak. Tiga-tiga ada. Okey. Penubuhan jawatan kuasa pelajaran. Baik, kita mulakan yang pertama. Kita ada laporan Barnes. Okey, laporan Barnes yang pertama. Okey. Laporan Barnes 1951. Okey, kita lihat jawatan kuasa pelajaran Melayu dipengerusikan oleh L.J. Barnes. Okey. Ini adalah jawatan kuasa pelajaran Melayu menekankan kepentingan sekolah rendah untuk membina satu rupa bangsa penduduk yang menganggap tanah Melayu sebagai tempat tinggal yang kekal. Okey. Cikgu teruskan tempat tinggal yang kekal dan tumpuan taat setia. Jadi maksudnya penubuhan sekolah rendah ini merupakan suatu yang penting supaya pelajar ini mereka tertanam
sifat dalam jiwa mereka menganggap tanah Melayu ini tempat tinggal yang kekal, kemudian untuk menumpukan taat setia. Ada dua. Jadi apa antara kandungan laporan Barnes ni? Okey, kita lihat yang pertama. Sekolah rendah menggunakan menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Boleh dua bahasa, iaitu bahasa Melayu, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Jadi sekolah rendah mereka masih boleh menggunakan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, manakala sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Ini laporan Barnes Okey, baik. Kita teruskan kepada yang kedua, iaitu laporan Van Wu. Laporan Van Wu. Baik. Jadi laporan Van Wu 1951. Masih pada tahun yang sama Laporan Van Wu, laporan Barnes ni masih pada tahun yang sama, iaitu pada tahun 1951 kedua-duanya. Diterbitkan berikutan ada bantahan diterbitkan akibat bantahan daripada masyarakat Cina terhadap laporan Barnes. Jadi laporan Van Wu juga mengkaji tentang pendidikan Cina. Tadi laporan Barnes diwujudkan, kemudian masyarakat Cina telah membuat bantahan. Jadi bila telah membuat bantahan, diwujudkan satu lagi laporan, iaitu laporan Van Wu pada tahun yang sama untuk mengkaji pendidikan Cina, kaum Cina. Jadi laporan ini mencadangkan penambahbaikan untuk menjadikan sekolah Cina sebagai institusi yang memberikan faedah kepada penduduk tanah Melayu. Memberikan faedah. Jadi apa antara kandungan yang terdapat dalam laporan Van Wu? Iaitu sekolah Cina diteruskan secara berasingan di bawah sistem kebangsaan. Jadi masih lagi ingin diteruskan secara berasingan, di mana pendidikan sekolah Cina haruslah berorientasikan tanah Melayu. Maksudnya begini, kalau dalam laporan Barnes, maksudnya mungkin semua kaum perlu mengikuti sekolah rendah dan sekolah menengah tadi, dan bahasanya ialah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sahaja. Tapi ada bantahan daripada kaum Cina, jadi mereka ingin sekolah mereka diasingkan. Mereka mungkin tidak boleh bercampur dengan orang Melayu ataupun kaum lain, tetapi pada masa yang sama maksudnya sekolah Cina diteruskan secara berasingan. Mereka mahu yang ini berasingan, tetapi pendidikan ini mereka setuju untuk berorientasikan tanah Melayu. Mungkin ada mempelajari bahasa Melayu, ataupun mungkin silibus atau kurikulumnya sama dengan sekolah yang dicadangkan oleh laporan Barnes, tetapi sekolah Cina masih diasingkan daripada kaum yang lain. Jadi kita teruskan untuk yang ketiga, kita ada ordinan pelajaran. Ordinan pelajaran. Tahun berikutnya. Diluluskan selepas jawatan kuasa penasihat pusat pelajaran. Diluluskan meneliti laporan Barnes dan laporan Van Wu. Selepas meneliti laporan Barnes dan laporan Van Wu. Ordinan ini bertujuan membentuk sistem pendidikan
Okey, membentuk sistem pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi persekutuan. Okey. Jadi semua murid daripada pelbagai bangsa disatukan dalam satu sistem berorientasikan tanah Melayu. Ya, mesti berorientasikan tanah Melayu. Jadi mari kita lihat antara perkara yang termaktub dalam Ordinan Pelajaran 1952 termasuklah yang pertama, tanah Melayu mempunyai 2 jenis sekolah. Ada 2 jenis sekolah rendah, iaitu sekolah yang menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai pengantar. Iaitu sekolah yang menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai pengantar. Okey, nombor 2. Bahasa Cina dan bahasa Tamil diajar sebagai bahasa ketiga di sekolah rendah. Sekiranya terdapat 15 orang murid dalam kumpulan yang sama. Okey. Dalam kumpulan yang sama ni contohnya dalam ada 15 murid berbangsa Cina. Maka bahasa Cina perlu diajar sebagai bahasa ketiga. Okey. Ataupun ada 15 orang ataupun lebih pelajar kaum India, maka perlu diajarkan bahasa Tamil. Okey. Mari kita lihat yang ketiga. Sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris. Ini sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Okey, jadi kita fahamkan balik yang nombor 1 ni. Tanah Melayu mempunyai 2 jenis sekolah, iaitu sekolah yang menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Maksudnya sekolah rendah ni ada yang guna bahasa Melayu dan ada juga sekolah yang bahasa Inggeris. Okey. Dan sekiranya ada nombor 2, sekiranya ada murid yang dari kumpulan yang sama, lebih daripada 15 orang ataupun lebih maka bahasa Cina ataupun bahasa Tamil akan diajar sebagai bahasa yang ketiga. Okey? Baik. Dan untuk sekolah menengah pula hanya guna bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Okey, ini yang terkandung dalam Ordinan Pelajaran 1952 selepas mengambil kira 2 laporan, iaitu laporan Barnes dan juga laporan Fan Wu. Okey. Baik, kita lihat di sini Ordinan Pelajaran 1952 ialah undang-undang pertama berkaitan dengan pembentukan satu sistem persekolahan rendah berteraskan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Undang-undang pertama cikgu highlightkan dekat sini. Okey, walau bagaimanapun Ordinan Pelajaran 1952 ni masih belum dapat memenuhi aspirasi semua kaum di tanah Melayu kerana mendapat tentangan daripada semua kaum. Jadi semua kaum telah menentang Ordinan Pelajaran 1952. Baik. Okey, sebelum kita teruskan, cikgu ingin membawa awak melihat sedikit info. Dr. William Fan Wu ataupun Dr. William P. Fan. P tu nama kepada Dr. William Fan Wu tadi. Dr. William P. Fan atau ahli akademik dia ni merupakan ahli akademik China, dan Dr. Wu Te Yao pegawai pertubuhan bangsa-bangsa bersatu diundang oleh British untuk mengkaji pendidikan Cina di tanah Melayu. So itu yang terjadinya tadi laporan Fan Wu. Dia ada 2 orang iaitu Dr. William Fan dan Dr. Wu Te Yao. Jadi diambil nama sempena gabungan nama kedua-dua pegawai yang telah mengkaji pendidikan China tadi iaitu Fan dan Wu. Okey, ada sedikit KPS membuat interpretasi di sini. Ordinan Pelajaran 1952 mendapat tentangan kaum Melayu dan kaum bukan Melayu. Sebab apa dia kata tadi, semua kaum kan. Jadi tafsirkan pernyataan ini.
Jadi untuk membuat interpretasi ini macam biasa pelajar perlu membuat bacaan dan mengkaji lagi tentang sistem pendidikan kebangsaan ini seterusnya hingga ke akhirnya. Okey, baik. Kita teruskan. Dan kita ada yang keempat, iaitu laporan Woodhead di Sarawak. Okey, ini di Sarawak dan Sabah pula. Kita ada laporan Woodhead di Sarawak dan Sabah. Okey, E.W. Woodhead, ketua pegawai pelajaran dari Britain, Okey, dari Britain, diundang untuk meninjau perkembangan pendidikan dan seterusnya membuat cadangan tentang pendidikan di Sarawak dan Sabah. Jadi ingat Woodhead ini dia di Sarawak. Cikgu ada kat sini di Sarawak dan juga di Sabah. Okey. Jadi apa antara cadangan Woodhead ini? Yang pertama, memperkasakan pendidikan peringkat rendah dan menengah. Okey. Yang kedua, menitik beratkan kepentingan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Yang ketiga, mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan yang teratur. Pembiayaan ni mungkin bantuan terhadap sistem pendidikan. Ini 3 cadangan laporan Woodhead. Jadi kita teruskan tentang pendidikan kebangsaan di Sabah dan juga di Sarawak. Kita pergi tengok di Sarawak terlebih dahulu. Baik, sistem pendidikan kebangsaan di Sarawak. Berdasarkan laporan Woodhead tadi pada tahun 1955 tu, terdapat cadangan pembentukan sistem pendidikan kebangsaan di Sarawak. Jadi antaranya, mari kita lihat yang pertama, mewujudkan sekolah menengah. Sekolah menengah berbilang kaum menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, menyeragamkan sukatan pelajaran dan peperiksaan. Yang ketiga, memperkenalkan buku teks yang berlatar belakangkan unsur tempatan. Mungkinkah di sini bermulanya pembinaan buku teks. Dan yang keempat ialah memastikan pendidikan sivik diajar secara formal di sekolah. Sini sudah ada bermula kesedaran sivik untuk mengajar pendidikan sivik. Jadi matlamat pendidikan kebangsaan bertujuan, apakah matlamatnya? Matlamat bertujuan membentuk perasaan kekitaan, taat setia kepada negeri Sarawak dalam kalangan berbilang kaum. Kita tahu banyak sangat kaum di Sarawak, suku kaum. Jadi kita ada 2, taat setia dan juga perasaan kekitaan dulu. Perasaan kekitaan dan juga taat setia. Ini tujuan matlamat pendidikan kebangsaan. Jadi mari kita beralih kepada pendidikan kebangsaan di Sabah pula. Di Sabah, Sabah cikgu gunakan biru. Di Sabah, laporan Woodhead 1955 ini diterima di Sabah dengan beberapa pindaan. Diterima tetapi ada beberapa pindaan. Mari kita lihat yang pertama, mempertingkat pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sekolah Cina. Maknanya
mempertingkat pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sekolah Cina. Maksudnya Cina bukan menggunakan bahasa Cina saja, tetapi juga bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Yang kedua, memastikan apa? Memastikan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris diajar di sekolah Melayu dan bahasa Melayu diajar di sekolah Inggeris. Ya. Dia buat macam tu. Bahasa Inggeris diajar di sekolah Melayu, kemudian bahasa Melayu diajar di sekolah Inggeris. Maksudnya mana-mana pun mereka perlu mengetahui bahasa yang lain. Dan yang ketiga, menetapkan peperiksaan di sekolah menengah dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Ya, jadi peperiksaan dalam bahasa Inggeris. Baik, Ordinan Pelajaran Koloni 1956 diperkenalkan untuk meneruskan rancangan Woodhead tadi. Rancangan ini untuk mencapai matlamat dalam usaha menyeragamkan kurikulum dan peperiksaan yang meliputi peringkat rendah dan menengah. Selain itu, matlamatnya juga untuk melahirkan perasaan kebersamaan dalam kalangan kaum di Sabah. Jadi ada dua matlamat, menyeragamkan kurikulum dan peperiksaan tadi, dan juga melahirkan perasaan kebersamaan dalam antara semua kaum. Okey, jadi itulah dia pendidikan di kebangsaan di Sabah dan Sarawak, pendidikan kebangsaan di Sarawak dan juga Ordinan Pelajaran Koloni 1956 ya, untuk meneruskan rancangan Woodhead tadi sebab Woodhead tadi telah membuat laporan untuk Sarawak dan Sabah. Baik, ada interpretasi di sini KPS, mengapakah Inggeris? Mengapa bahasa Inggeris menjadi bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan di Sarawak dan Sabah berdasarkan laporan Woodhead? Mengapa bukan bahasa Melayu? Jadi, cuba berikan sebab. Sebab. Okey. Baik, kita teruskan kepada yang kelima. Yang kelima ialah Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956. Kita pilih warna pink pula. Baik, Jawatan Kuasa Pelajaran. Cikgu guna kotakkan dulu dia. 1956. Dipengerusikan oleh Dato' Abdul Razak Husin yang menjadi Menteri Pelajaran pada ketika itu dan Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 ini bertujuan mengkaji semula sistem pendidikan yang sedia ada. Jadi jawatan kuasa ini mencadangkan satu sistem pelajaran kebangsaan yang baharu. Jadi Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 ini juga mengemukakan teras pembentukan sistem pendidikan kebangsaan dengan hasrat memupuk integrasi dan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Baik, mari kita lihat. Yang pertama, sistem persekolahan yang sama bagi kanak-kanak daripada semua bangsa. Yang kedua, bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Bahasa kebangsaan tu maksudnya ialah bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Okey. Yang ketiga, kandungan kurikulum. Kandungan kurikulum seragam dan bercorak
kebangsaan. Ini dia cadangan yang diberikan oleh jawatan kuasa, penyata jawatan kuasa pelajaran. Okey. Okey, mari kita lihat cadangan lain. Antara lain cadangannya, yang atas ni ialah teras pembentukan. Ini adalah teras pembentukan. Cikgu akan highlightkan di sini. Teras pembentukan. Dia tak nak pula. Teras pembentukan. Lah, dia reject lah sekejap Cikgu mungkin kena kurungkan macam ni. Dia tak nak juga Jadi cikgu dah kurung berkali-kali, cikgu bagi anak panah. Teras pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. Ini terasnya Ini 3 ni adalah teras. So ini adalah cadangan. Okay, apa cadangan mencadangkan. Okey. Cadangannya ialah, cikgu besarkan. Yang pertama, sekolah umum, iaitu rendah menggunakan bahasa Melayu. Okey. Sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu. Yang kedua, sekolah jenis umum, rendah menggunakan sama ada bahasa Inggeris, bahasa Cina atau bahasa India. So yang jenis umum ni sebenarnya adalah sekolah Cina dan sekolah Tamil lah ataupun sekolah Inggeris. Kemudian yang ketiga, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan mata pelajaran wajib. Okey, mata pelajaran wajib di semua sekolah. Jadi tidak kira lah sekolah umum ke, sekolah jenis umum ke, perlu belajar bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Manakala yang keempat, sekolah menengah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Manakala bahasa Inggeris menjadi mata pelajaran. Maksudnya, tetap juga diajar. Okey. Jadi itulah dia 4 cadangan jawatan kuasa pelajaran 1956. Okey, jadi mari kita lihat. Penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 merupakan asas kepada pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. Jadi melalui sistem tersebut, sukatan pelajaran dan peperiksaan yang seragam serta menggunakan bahasa pengantar yang sama, iaitu bahasa Melayu, menjadi langkah penting untuk memupuk semangat perpaduan. Okey. Nilai kewarganegaraan. Nilai kewarganegaraan, identiti sepunya dan kesetiaan kepada negara dalam kalangan generasi muda. Baik, kita nomborkan dia untuk kita ingat Memupuk semangat perpaduan nombor 1. Kemudian nilai kewarganegaraan nombor 2. Identiti sepunya nombor 3. Dan kesetiaan nombor 4. Ini dia menjadi langkah yang penting memupuk keempat-empat perkara ini. Baik. Ni gambar Dato' Abdul Razak Husin. Okey, dia merupakan Menteri Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu daripada tahun 1955 hingga tahun 1957. Okey, ada sedikit soalan kebat. Okey. Sejauh manakah awak perlu menilai lah ni, sejauh manakah penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 dapat mengukuhkan perpaduan melalui pendidikan.
bincangkan. Okey. Baik, jadi itu sahaja ya. Jadi kita melihat 5 tentang sistem pendidikan kebangsaan ya. 5 asas dan teras membawa kita kepada sistem pendidikan kebangsaan tadi ya. Bermula dengan laporan Barnes, laporan Fenwu, sehingga diwujudkan ordinan pelajaran namun mendapat tentangan. Seterusnya di Sabah Sarawak ada laporan Woodhead, dan akhir sekali kita ada penyata jawatan kuasa pelajaran ya. Baik, semoga bermanfaat kepada semua pelajar dan teruskan menyiapkan nota dan juga latihan dalam buku modul. Baik, sekian, terima kasih.